bahan-bahan yang diperlukan bagi proses lipatan tengkolok kertas, cikgu. Ya, Dan kali betul. ini tibalah masanya, bahan semua dah tersedia di atas meja. Okey, cikgu, apa langkah pertama yang perlu kita lakukan sekarang ni, cikgu Fahmi? Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulakan apa-apa saja gerak kerja untuk menghasilkan sesuatu kraft, kita perlulah mengambil idea, ya. Kita study dulu apa bahan yang kita nak buat. Kemudian kita study dulu apa yang hendak kita hasilkan. Sebagai contoh, ini adalah merupakan produk ataupun hasil yang telah kita gunakan melalui teknik lipatan, ya. Jadi yang ini kalau ikutkan sebenarnya tingkat lipatan tengkolok ini diambil dengan idea nahoda daripada Nahoda Trung, ya. Tapi yang ini kita kreasikan. Ya, kita kreasikan, jadi kita hasilkanlah lipatan tengkolok ini. Tapi mesti Mira tertanya, apakah yang dikatakan sebagai lipatan? Ya, betul, Okey, Cikgu Fahmi. baik, dalam istilah seni, lipatan ini merupakan salah satu daripada cara untuk membentuk, ya, membentuk sama ada lipatan kain ataupun kertas untuk menampakkan menghasilkan bentuk, ya, dengan menampakkan kesan-kesan garisan. Kerana kesan-kesan garisan itulah ataupun kesan lipatan itulah yang akan menampakkan gubahan ataupun seni kreatif dalam menghasilkan sesuatu karya secara 3 dimensi. Dan sekarang, macam cikgu kata, itu ialah definisi bagi lipatan. Ya, betul itu. Bagi langkah pertamanya perlu, cikgu, kertas warna Okey. dah ada. Kalau ikutkan kita akan gunakan kertas dia, sebab kalau ikutkan kita boleh gunakan bahan lain, tapi kita gunakan kertas untuk kita explore bagaimanakah cara lipatan ini dibuat dengan menggunakan kertas. Okey, terlebih dahulu kita akan sediakan kertas yang dilipat 4 untuk mendapatkan 4 segi. Okey, Ya, okey. ini kertasnya. Okey, kita akan dapatkan 4 segi, ya, kerana kita akan menggunakan teknik lipatan secara origami. Okey, apakah itu origami? Okey, origami merupakan teknik lipatan yang menggunakan kertas, ya, tanpa membuat sebarang luakan. Tapi terlebih dahulu kita dapatkan dulu bentuk 4 segi, ya. 4 segi dulu, Okey, kita lipat 2. Mira pun cuba lipat juga, Ya, cikgu. betul. Lipat 2 secara orang kata apa? Penjurulah. Okey. Kena samalah kan, cikgu, Ya, setiap sisi betul. Sebab tu. kita nak mendapatkan bentuk 4 segi. Okey, dan untuk murid-murid yang menggunakan gunting, hati-hati ketika kita menggunakan Betul, gunting, ya. Mintalah bantuan orang dewasa ketika menggunakan bahan-bahan yang tajam, ya, Mira. Okey, baik, cikgu. Kejap, cikgu. Saya Ya, baru nak betul. gunting. Okey, Tak apa, kejap, cikgu. perlahan-lahan. Cikgu lagi Berhati-hati. sangat. Dah terkejar saya. Okey, cikgu. Mula-mula saya lipat dulu macam ni. Ya. Jadi adik-adik di rumah mungkin boleh lihat juga. Inilah kita kena lipat macam ni supaya kita dapat betul. orang kata petak di sisi ni, cikgu, ya. Lepas tu kita potong. Okey, untuk tunjuk. Sementara Mira Ya. potong, saya akan tunjukkan. Inilah bentuk lipat segi tepat, ya. Ketika kita membuat potong secara serong tadilah. Inilah yang akan kita gunakan untuk membuat lipatan dengan menggunakan cara origami lah. Tetapi kalau lipatan tu ada kesan guntingan, itu kita namakan sebagai kirigami. 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 Tapi kalau origami tidak menggunakan luakan ataupun membuang bahagian-bahagian pada yang kita hendak buat kesan lipatan inilah. Ya. Okey. Ada perbezaan di sini. Ya, betul. Baik, saya dah gunting di sini. Semasa cikgu. menggunting, ingat dia pastikan keselamatan. Betul. Ya. Okey, setelah mendapatkan Ini Mira punya. Ya. Di sebelah sana Cikgu Fahmi Ya, punya. Boleh betul. kita tunjuk di skrin. Macam ini kita punya. Dapat dah bentuk segi 4 tepat. Ya. Okey. Kemudian daripada bentuk segi 4 tepat inilah kita lipat untuk mendapatkan bentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi pula. Dengan menggunakan garisan yang kita buat mula-mula tadi. Ya. Kita lipat semua dari sini. Cikgu, Ya, kalaulah saya ni kan, contohlah saya lipat ni tak betul-betul ikut tepat, sangat mengganggu tak Sebenarnya hasil akhir? tak ada ganggu pun. Contohnya kalau lipatan itu tak sama kan, tak ada masalah, kerana bila hasil yang akhir kita boleh gunakan cara ataupun kreativiti kita untuk menutup ataupun menampakkan kemasan pada bahagian-bahagian yang mungkin terkeluar itulah. Jadi setelah lipat kita akan nampak bentuk asas. Sebenarnya bentuk asas inilah yang membuatkan kesan lipatan itu nampak sempurna. Ya. Langkah yang seterusnya, Cikgu? kita akan buat bengkung, ya. Buat bengkung. Bengkung selalu kita dengar bengkung yang pakai kat badan tu. Ya, betul. Bengkung ni tujuannya untuk menampakkan bentuk yang keras pada lilitan dahi. Baik. Okey, jadi caranya kita lipat dengan anggaran lebih kurang 3 jari ataupun 1 ruas jari ibu jari lah, ya. Kita lipat yang pertama. Lipat Okey. yang pertama. Itu tips daripada cikgu, anggaran betul. dalam 3 jari 3 jari ataupun 1 ruas jari. Ruas ibu jari. Okey. Tapi kelebarannya ikut pada kreativiti masing-masing. Kalau nak lebar pun tidak mengapa. Ya, nak lebar pun tak mengapa. Seterusnya gunakan gam. Baik. Okey, gam ni tujuannya supaya
kesan lipatan ini tidak lari untuk menghasilkan lipatan yang seterusnya lah. Okey. Kita akan gam di bahagian mana cikgu? Di bahagian Gam di atas bahagian ni. atas ni. Okey. Untuk mendapatkan lipatan yang kedua pula supaya lebih kemas. Kita akan gam di bahagian atas. Okey, selesai cikgu. Ya, okey. Kita lipat lagi sekali. Ya, kemudian kita lipat kepada lipatan yang kedua pula. Lipatan kedua. Okey, jadi inilah ya yang kita dah dapat. Okey, dan Nampak, ini kan? apa yang Mira dapat? Okey. Sama dengan Cikgu Fahmi Betul. tadi. Okey, kemudian langkah yang seterusnya. Langkah seterusnya. Okey, nampak kan yang ini puncak ataupun kita namakan sebagai bukit lah. Puncak ni, inilah akan kita lipat untuk mendapatkan gubahan pada tumpul yang akan kita hasilkan nanti. Jadi untuk memastikan yang gubahan ini kemas, terlebih dahulu kita gamlah atas dia. Tapi jangan terlalu banyak supaya kertas ini tidak keroyok. Lembik lah. Supaya tak lembik. Tapi kalau tak gam pun tak mengapa. Cuma kita gam ni untuk nampakkan kekemasan sajalah. Tak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Sikit je. Kita gam di sisi dan di puncaknya. Ya, betul. Kita gam Cikgu. Ini kertas yang lebih ni kita ketepikanlah ya. Kalau tak ada buat apa-apa. Supaya kemas kan ruang kerja kita. Ya, betul itu. Okey, Cikgu. Okey, jadi hasilnya setelah digam, nampak agak keras sikit kan? Jadi inilah yang memudahkan kita untuk membentuk. Walaupun lipatan tak kemas, nampak dia lebih-lebih kan? Tapi tak apa, jangan risau. Kita boleh cover ataupun kita boleh gunakan kreativitas kita untuk menutup ni kemudian ni lah. Okey, yang ini yang paling penting sekali. Okey, kita lipat sikit saja supaya menampakkan kesan garisan. Oh, nak lipat ni kena nampak? tunjuk ni Cikgu macam mana cara okey, tu? baik ya. Nampakkan separuh ni kan, yang ini lebih kurang agak dalam 1/3 ataupun separuh saja ni. Separuh saja untuk mendapatkan lipatan. Lipatan. Maksudnya Cikgu, kalau saya dari puncak ni macam ni, saya lipat macam ni. Betul Cikgu? Ya, betul. Macam ni. Daripada puncak ni, daripada atas garisan ni, kita turunkan ke bawah ni kepada bengkung ni, ke bengkung ni. Tapi kita jangan buat garis sampai hujung. Kita separuh saja untuk nampakkan kesan garisan. Okey. Lepas tu kita buka balik. Apabila kita buka, kita akan nampak garisan ni, lipatan ni, hasil lipatan ni kan. Betul, di sini. Ya, betul. Inilah yang akan orang kata apa, menampakkan lengkuknya nanti apabila kita buat. Okey, seterusnya, okey. Perhatikan betul-betul ya. Okey, bila kita dah letakkan kembali kesan lipatan ni di sini, okey. Kena perhatikan ya. Okey, kemudian yang ini kita naikkan ke atas. Lebih kurang dalam 4 jari ataupun 1/3. Ya. Macam ni saja. Okey. Tekan. Kemudian yang ini kita jangan lipat sampai ke hujung. Yang ini kita kena buka. Nampak? Okey. Yang ni. Tekan Nampak sikit. Kita lipat di sini saja, tekan dan kita buka. Tapi lebih sesuai ataupun lebih selesa kalau kita buat di atas lantai, ya, ataupun di atas meja ataupun di atas permukaan rata supaya kesan lipatan tu lebih kemas. Macam ni. Okey, betul tak Cikgu yang saya buat ni Cikgu macam ni cara saya? Ya, betul. Cuma yang ini jangan terlalu sampai ke hujung. Ya, terus naik. Seolah-olah nampak garisan di atas ni, dia terus ke hujung. Kalau diperhatikan hujung ni seolah-olah macam berlipat ke depan, betul tak? Kan? Jadi bila dapat lipat depan, kita tolak je ke belakang supaya dia nampak macam ya, betul. Betul Cikgu, saya punya. Tapi kalau boleh garisannya jangan terlalu sampai hujung lah. Kalau macam, boleh. Macam Mira ni dah tersilap sikit dah Cikgu. Tapi tak apa, tak ada hujung. masalah sebab kita masih lagi menampakkan dia bentuk lipatan nahkoda throne ya. Okey. Kalau hujung tak apa, yang penting yang hujung ni jangan ada kesan lipatan. Okey, kemudian seterusnya. Okey. Kita lipat pula yang ini. Okey, nampakkan yang lipat yang ni. Okey, nampakkan kesan garisan. Nampakkan kesan garisan. Okey. Okey, kemudian nampak kan? Okey, sama tak dengan yang saya punya? Nampak sama kan? Sama Cikgu. Kalau hujung ni tak apa, tak ada masalah. Okey. Kemudian yang langkah seterusnya, kan bawah ni namanya bengkung. Betul. Bengkung ni kita lipat semula ke atas, kita tutup. Kita lipat lagi sekali. Tutup. Lipat lagi sekali ke atas. Ya, betul. Okey. Yang inilah kita boleh acukan pada kepala kita. Ni acukan kepala kita untuk mendapatkan bentuk. Tapi semasa kita mendapatkan bentuk macam melengkung ni, kalau kita tak boleh nak acukan pada kepala, kita gunakan apa-apa saja bekas yang melengkung. Ya, sebagai contoh tapui ke, pasu ke. Ya. Tujuan supaya dapat dilengkungkan secara
kemas. Wah, ini rupanya rahsia di sebalik ya, tu. Betul. Okey, semasa melengkung ni kita lengkungkan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan sambil lengkung tu, kalau tak nak lari, boleh tampal ataupun kita seletipkan saja. Kalau tak nak larilah. Sambil tu kita kemas-kemaskan. Kemaskan nampak dia punya hujung ni kan. Kita kemaskan dalam dia. Okey. Wah, macam saya punya ni. Ya, saya dah nampak dah jadi bentuk. Dah jadi dah kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Nampak kan? Nampak, cikgu? Okey. Seterusnya bila dah dapat kesan ataupun kita dah nampak rupa gubahan yang kita tonjolkan pada lipatannya tadi, kita angkat semula. Kita angkat semula. Angkat semula untuk buat dia punya lilitan. Ya, lilitan. Tapi bukan lilitan pada tengkolok yang sebenarnya. Lilitan tu tujuannya kita nak matikan dia punya hujung dia supaya dapat sama. Ya. Kemudian kita gamlah macam biasa. Kita nak lipat tu macam mana, cikgu? Kita lipat macam biasa. Okey, cara kita melipat dia, gunakan apa saja kreativiti. Kalau tak boleh nak lipat, boleh gam terus. Okey. Tak ada option, boleh gam terus. Tapi kalau nak nampakkan daripada segi kreativiti, okey, saya tunjukkan di belakang ya. Okey. Lipat macam ni, pergi ke bawah. Pergi ke bawah. Pergi ke bawah dan naik ke atas dan gamlah. Okey. Okey, dah nampak rupa tengkolok yang kita kehendaki dengan menggunakan idea daripada Nahdlatul. Dah siap. Ini saya punya belakang. Sama. Kemas tak, cikgu, hasil saya? Ya, sambil kita membentuk ataupun merapikan bulatan bengkung ini, bentuk bengkung ni, kita kemas-kemaskan dia punya gubahan yang depan ni. Kemaskan depan. Okey. Okey, jadi nampak? Inilah hasilnya. Inilah hasil akhir kami. Nampak dua-dua menjadi, cikgu, Ya, tengkolok betul. kita.